Hai guys. Sekali lagi saya nak berkongsi. Saya dengan anak saya. Saya nak berkongsi tentang bagaimana hendak memulakan perniagaan. Jadi bagi mereka yang belum pernah membuat perniagaan, ini bukan perniagaan online. Yang saya nak share ini adalah perniagaan untuk menubuhkan sebuah kedai ataupun company lah. Jadi perniagaan, sebelum anda memulakan perniagaan, jadi apa yang harus anda harus fikir adalah mengenai lesen perniagaan. Tetapi sebelum lesen perniagaan, anda harus ada di dalam setiap perniagaan ataupun bisnes. Jadi anda harus ada produk ataupun servis. Produk di sini pelbagai jenis. Produk ni terpulang lah. Ada orang berminat craft tangan, ada orang ada hasil tangan tersendiri. Pelbagai produk yang anda minat lah. Ini anda harus tahu sendiri apakah produk yang ada pada diri anda. Kalau anda membuat servis, servis ni pelbagai. Contohnya servis potong rumput, contohnya servis gunting rambut. Jadi semua ni adalah servis lah tanpa menjual barang. Tengok anak saya nakal betul. Saya buat video pun dia nak jenguk juga. Jadi pertama tadi produk anda, harus anda ingat. Pertama adalah produk anda, sama ada servis ataupun menjual barang. Kedua yang harus anda fikir adalah lesen, ataupun lesen perniagaan. Jadi anda harus fikir lesen perniagaan. Jadi dalam lesen perniagaan anda harus tahu perniagaan apa yang anda harus buat. Jadi perniagaan yang harus anda buat, harus adalah anda harus fikir sama ada anda mengambil ataupun membuat lesen perniagaan sendirian berhad ataupun sole proprietor, ataupun perkongsian. Jadi setiap jenis perniagaan ini adalah berlainan. Berlainan apa yang saya katakan di sini. Contoh dari segi sendirian berhad, sendirian berhad, dari segi kos penubuhan, kalau dibanding dengan perkongsian dan sole proprietor ataupun persendirian adalah berlainan harga untuk dari segi kos penubuhan dia. Contoh apa yang saya boleh katakan di sini untuk perkongsian dan sendirian berhad, perbezaan kos dia terlalu jauh. Contohlah kalau nak menubuhkan sebuah sendirian berhad, mungkin dalam anggaran anggaran dalam 2000 lebih lah. 1000 lebih ke 2000 lebih. Ini terpulang apa jenis ataupun apa jenis perniagaan yang anda lakukan. Dan begitu juga untuk sole proprietor ataupun persendirian dan juga perkongsian. Bajet untuk menubuh perniagaan ini adalah dalam 100 lebih lah. 1 lebih ke 200. Kenapa saya kata begitu? Dari untuk anda mendaftar perniagaan, sekali dengan membuat job. Jadi ini yang harus anda fikir. Dan juga ada lagi perbezaan antara sendirian berhad dengan sole proprietor ataupun perkongsian. Sendirian berhad anda harus wajib ada company secretary, dan juga auditor. Sebab itu adalah requirement dia. Jadi anda harus mendaftarkan auditor dan juga company secretary untuk sendirian berhad. Dan juga dari segi
modal dia, okey, anda harus membayar lebih daripada perkongsian dan persendirian tadi. Okey, sendirian berhad, sendirian berhad, okey, dan ataupun sendirian berhad dan perkongsian, okey, ataupun juga persendirian, okey. Dari segi modal memang besar sikitlah sendirian berhad. Okey, sebab setiap tahun anda wajib membuat, okey, ataupun menyedia penyata perakaunan yang beraudit, okey, adalah wajib untuk dihantar kepada lembaga hasil. Okey, itu mengikut section ataupun undang-undang pendaftaran, okey, syarikat, dan juga wajib untuk melapor, okey, melapor penyata kewangan, okey, tiap-tiap tahun. Okey, dan juga untuk sendirian berhad ataupun bukan untuk sendirian berhad, untuk persendirian ataupun sole proprietor dan juga perkongsian, okey, perkongsian dan sole proprietor tidak wajib untuk menghantar laporan kewangan, tetapi perkongsian dan sole proprietor wajib menghantar penyata cukai individu. Okey, cukai individu ini adalah bergantung kepada untung rugi ataupun pendapatan anda. Okey, contohnya pendapatan dari segi perniagaan tadi. Okey, kalau anda mendapat gaji, jadi anda harus declare. Okey, kalau anda mendapat apa-apa saja bonus ataupun insentif, okey, jadi anda haruslah, okey, mendaftar perniagaan. Okey, mendaftar perniagaan ataupun bukan mendaftar perniagaan, melaporkan pendapatan anda. Okey, jadi kos penubuhan untuk perniagaan, perkongsian dan persendirian adalah lebih rendah lah. Okey, selain anda mempunyai lesen, okey, dari segi lesen itu anda sendiri decide lah. Okey, dan sebab perniagaan itu terpulang dengan anda. Okey, kalau anda mempunyai modal, okey, anda bolehlah mendaftar sendirian berhad, tetapi kos dia lebih tinggi, okey, dibanding dengan kalau dibanding dengan sole proprietor ataupun perkongsian. Okey, ada juga yang limited pun limited company pun ada jugalah. Okey, tapi saya cuma membezakan perkongsian dan sendirian berhad saja. Okey, jadi yang seterusnya adalah anda harus juga, okey, sebelum anda memulakan perniagaan, anda juga harus memikirkan modal untuk, okey, untuk menyewa tempat ataupun tapak. Okey, kalau area Kuching ini, okey, ataupun di kawasan Kuching, kalau kita lihat, okey, paling murah pun dalam 2,500 lah. Okey, kalau hendak membuka tapak kedai ataupun membuka kedai. Okey, kalau pejabat, okey, contoh untuk mereka yang melakukan servis, okey, ada yang ngikut tempat juga. Okey, kalau servis tidak perlu tempat yang crowded ataupun tidak perlu tempat di ground floor lah contohnya. Okey, jadi perbezaan harga pun jauh. Contohnya untuk servis, okey, anda cuma memerlukan office sajalah, apa-apa office, janji, okey, janji ada agreement sewa, okey, sewa kedai ataupun pejabat. Okey, contoh kalau sewa kedai tadi, kalau di Kuching standard, okey, 3 bulan sewa dan juga 1 bulan advance payment, okey, untuk penyewaan. Maksudnya tadi dalam 4 bulan lah. Okey, jadi dalam 4 bulan. Jadi kalau 2,500, okey, kali dengan 4, maksudnya dalam bajet 10,000. Okey, 10,000 bajet untuk membuka saja. Ini tidak masuk, okey, renovation dan sebagainya. Okey, jadi anda harus fikir apakah perniagaan anda. Okey, kalau anda menjual barang, okey, ataupun menjual produk, jadi kos penyewaan sewa saja adalah
dalam 10.000. Ini belum termasuk pembayaran staf ataupun kaki tangan ataupun pekerja anda. Anda mungkin boleh mengambil seorang pekerja lah. Kalau gaji sekarang minimum pun 1.500. Jadi anda juga harus fikir dalam bulan yang pertama mungkin diorang ada berkurangan. Jadi sebelum anda memulakan perniagaan, setidak-tidaknya saya sarankan deposit penyewaan kedai mesti ada. Yang kedua, gaji kaki tangan ataupun staff setidak-tidaknya pun standby dalam masa 3 bulan lah, untuk 3 bulan punya gaji untuk staff. Tapi kalau anda tidak memerlukan staff, hanya untuk anda sendiri yang akan melakukannya, anda juga harus standby untuk kos perbelanjaan harian anda. Contohnya setiap bulan kalau anda ada membuat ada loan ke ataupun ada loan kereta ataupun rumah lah, ataupun loan pribadi ke. Contoh mereka yang baru saja lepasan sekolah ataupun universiti, mereka ada tanggungjawab untuk membayar balik loan. Jadi anda harus fikir, kalau ada yang berkeluarga, jadi perbelanjaan keluarga pun anda harus fikirkan. Setidak-tidaknya anda sudah ada standby duit untuk 3 bulan lah, paling tiada. Tapi paling best, saya sarankan adalah 6 bulan lagi stabil. Jadi kalau apa-apa terjadi dalam masa 6 bulan, jadi anda masih ada duit emergency, wang emergency. That's why kalau nak membuat perniagaan ini berdasarkan pengalaman saya sendiri, jangan terburu-buru. Kalau nak membuat perniagaan, biarlah anda standbykan lebih-lebih lagi hal kewangan itu. Hal kewangan anda. Kalau anda tidak standbykan kewangan, jadi takut nanti perniagaan anda sendiri rugi. Juga anda harus fikir, kalau bagi yang menjual barang ataupun produk, anda harus ada modal. Modal pusingan. Pertama adalah modal stok. Anda harus beli stok. Contoh kalau anda jual barang, pasti anda beli stok. Jadi kalau tidak ada uang untuk beli stok, bagaimana hendak berniaga? Sebab itu adalah nadi ataupun utama dalam perniagaan. Kalau anda menjual barang, jadi anda harus mempunyai uang untuk standby membeli stok. Stok. Kemudian ada uang pusingan yang saya katakan tadi lah, yaitu uang perbelanjaan anda. Contohnya uang sewa, uang gaji kaki tangan. Jadi ini adalah uang pusingan. Jadi inilah yang harus anda pikir sebelum anda membuat perniagaan. Kalau anda ada uang, jadi dari segi uang mungkin anda tidak ada masalah. Dan yang ketiga, pertama tadi saya telah pun beritahu tentang menubuh bagaimana apa jenis perniagaan. Yang kedua adalah modal. Jadi yang ketiga adalah pengurusan kewangan anda. Jangan lupa, ini penting, paling penting. Kalau anda tidak mengurus hal kewangan anda, walaupun anda ada uang, walaupun anda ada duit dalam bank, berjuta sekalipun, kalau anda tidak mengurus perniagaan anda, mengurus hal kewangan anda, tidak ada rekod duit keluar masuk, jadi anda berkemungkinan gagal ataupun anda mungkin merugikan perniagaan anda. Itulah sebabnya penting adanya rekod perniagaan. Contohnya kalau anda menjual barang, anda perlu ada POS system. Kalau anda tidak ada POS system pun, setidak-tidaknya ada rekod, buku rekod keluar masuk wang. Contoh kalau ada orang beli barang, anda harus ada buku catatan duit ataupun rekod sales masuk, ataupun jualan masuk. Dan juga perbelanjaan, contohnya kalau anda beli barang untuk beli stok, jadi anda juga harus rekod berapa barang yang anda beli.
dari segi berapa yang anda beli, anda boleh menilai berapa kos. Okay, dari segi kos, okay, contohnya anda boleh menilai ataupun boleh membuat margin, okay, margin keuntungan. Okay, contohlah anda beli satu barang itu adalah mungkin contohlah barang kecil dalam RM10. Jadi margin untung anda berapa? Mungkin dalam 30%, okay, ataupun 25% ataupun 10%. Jadi anda harus tahu margin keuntungan anda juga. Okay, itulah sebabnya kenapa pentingnya membuat penyimpanan, okay, data urus niaga anda. Okay, sebab melalui data urus niaga anda, okay, anda mengetahui status, okay, status kewangan, okay, company anda. Okay, kalau anda tidak mempunyai rekod status kewangan perniagaan anda mungkin akan gagal. Okay, anda akan merugikan anda sendiri. Okay, dan yang terakhir adalah, okay, kalau anda telah melakukan, okay, langkah sampai tahap ketiga, okay, yang pertama tadi anda harus tahu jenis perniagaan yang anda, okay, akan buat, okay, sama ada sendirian bahat ataupun sole-proprietor ataupun perkongsian. Kedua, okay, anda harus fikir tentang, okay, modal. Okay, yang ketiga tadi adalah perakaunan. Yang keempat adalah haruslah membuat, okay, declaration ataupun deklarasi untuk tax, sama ada tax company ataupun tax personal. Okay, sebab ini adalah penting. Okay, sebab kenapa banyak orang tanya, kenapa saya perlu ni hantar tax JMAC? Okay, kenapa saya perlu buat declaration? Okay, jadi kenapa adalah yang pertama, okay, apabila anda menghantar ataupun membuat declaration tax, jadi anda tidak ada masalah. Okay, lebih-lebih lagi kalau anda, okay, contohlah kalau perniagaan anda maju tiba-tiba satu lansam, okay, ataupun satu surat notis, okay, anda daripada lembaga hasil untuk anda membayar cukai. Okay, contohlah kalau anda telah sebarang menggunakan kewangan anda ataupun duit anda tanpa ada rekod perakaunan, jadi anda akan bermasalah nanti. Okay, that's why setelah anda membuat account, anda haruslah membuat declaration, okay, kepada lembaga hasil. Okay, lakukan tanggungjawab kita sebagai rakyat Malaysia. Okay, sebab membayar cukai ini, okay, penting untuk, okay, anda sendiri. Penting untuk anda sendiri adalah pertama. Okay, kenapa harus anda, okay, membuat contohnya perniagaan, mendeklarasikan teks perniagaan ataupun personal tax adalah, contohlah kalau anda hendak mengembangkan perniagaan anda, waktu inilah anda perlu tax, okay, tax form B, okay, sebab kalau contohlah kalau anda ingin membuat loan, okay, ataupun mengambil mana-mana tender lah, okay, tender kerajaan, okay, jadi kadang-kadang ataupun ada certain tender form, okay, mereka memerlukan laporan audit. Lebih-lebih lagi yang memiliki syarikat sendirian bahat, okay, bagi mereka yang mempunyai perkongsian ataupun persendirian, jadi mereka juga perlu tax form anda sendiri. Okay, kalau anda tidak declare tax form, okay, contohlah kalau anda membuat servis ataupun apa-apa perniagaan yang diminta di dalam tax form ataupun bukan tax form, tender form, okay, mereka meminta penyata kewangan yang beraudit, okay, ataupun income tax, okay, income tax form B personal anda. Okay, jadi kalau anda tidak ada, jadi anda telah peluang, okay, peluang perniagaan ataupun peluang anda untuk, okay, mendapatkan orang kata tadi sales yang banyak. Sebab kebanyakan sales sebenarnya adalah datang daripada
kerajaan yang mempunyai bajet. Contohlah mereka yang membuat servis tadi ya. Okey, kalau mereka membuat servis untuk memotong rumput. Okey, jadi setiap tahun mungkin ada agensi kerajaan, okey, ataupun jabatan-jabatan kerajaan yang memerlukan khidmat anda. Tetapi kalau anda tidak ada penyata kewangan yang lengkap ataupun laporan audit yang lengkap, okey, tidak ada okey, rekod perniagaan, jadi bagaimana anda hendak mengembangkan lagi perniagaan anda? Okey, jadi tentulah sebabnya kenapa penting anda untuk menyimpan rekod perniagaan, iaitu perakaunan anda. Okey, jadi disebabkan untuk declare tax. Okey, jadi sesuai setiap receipt, setiap apa yang anda beli haruslah ada rekod. Okey, supaya memudahkan lagi okey untuk anda mengira tax. Okey, itulah proses yang terakhir. Okey, tax itu terpulang kepada apa yang ditentukan oleh kerajaan lah. Okey, itu mengikut rate. Okey, makin banyak makin untung perniagaan anda, jadi rate untuk ataupun bagaimana charge untuk pengiraan tax itu ada formula dia sendiri. Okey, itu mengikut apa yang ditetapkan oleh kerajaan, okey, ataupun lembaga hasil lah. Okey, jadi ini saja okey perkongsian saya mengenai apa yang anda harus lakukan okey sebelum anda menubuh ataupun membuat perniagaan. Okey guys, okey, kalau saya ada tersilap, okey, maafkan saya, tapi ini adalah berdasarkan apa yang saya rasa betul, okey, ataupun harus saya kongsi kepada anda yang belum membuat perniagaan. Okey, bye.